Hormat, sekarang masa telah pun pukul 4:30 petang dan menurut keputusan yang telah dibuat pada pagi tadi, satu usul di bawah peraturan masyarakat 18.1 telah dibenarkan untuk dibahas pada petang ini. Saya sekarang ini memulakan perbahasan usul ini. Pihak pencadang akan diberi 30 menit dan pihak kerajaan juga akan diberi 30 menit. Jadi saya telah memilih nama-nama para pembahas setelah berbincang dengan pihak-pihak yang berkenaan, yaitu daripada pembangkang akan dimulai oleh Sandakan, selepas itu Kota Kinabalu, dan selepas itu dari Penampang. Manakala di sebelah kerajaan, nama-nama yang diberi kepada saya ialah Kalabakan, Kinabatangan, dan Tuaran. Jadi pihak menteri meminta untuk 15 menit untuk menggolong. Jadi saya rasa itu adalah baik. Jadi atas sebab itu dari pihak kerajaan 5 menit untuk Kalabakan, 5 menit untuk Kinabatangan, dan 5 menit untuk Tuaran. Dan bagi sebelah pembangkang pula terpulang kepada pembentang usul dan kepada 2 lagi wakil rakyat yang berbahas selepas itu. Sila, Sandakan. Terima kasih kepada Tan Sri Yang Speaker. Tuan Yang Dipertua, pencurikan di Sekamata Resource Sembona baru-baru ini jelas menunjukkan bahawa kerajaan telah gagah dalam memenangi isu percubluhan dan keselamatan penduduk di pantai timur Sabah. Selepas pencerobohan pada awal tahun 2013 oleh pengganas Suruh Datu yang telah disebabkan kematian beberapa anggota keselamatan. Pada tahun yang sama, ialah bulan April, Eskom telah ditubuhkan untuk menjaga keselamatan pantai timur Sabah. Jadi sekarang pun April ngam-ngam satu anniversary lah, 1 tahun anniversary. Malangnya, pada tahun yang sama, 7 Ogos 2013, kapal nelayan telah dirampas di perairan Sembona. Pada 15 November 2013, seorang pelancong dari Taiwan dibunuh dan seorang lagi diculik. Inilah pelaku di Pulau Pompong, Sembona, di pantai timur Sabah. Saya berasa amat duka cita semasa saya membaca kes-kes tersebut. Ini telah menunjukkan keselamatan di negeri Sabah, khususnya di pantai timur Sabah, tidak pernah dijaga dan dijaga dengan baik. Saya percaya masalah ini akan terus berlaku jika kerajaan tidak mengambil langkah yang lebih drastik dalam memenangi masalah pencerobohan. Tan Sri Yang Dipertua, kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah yang ditubuhkan dengan peruntukan berjuta-juta ringgit langsung tidak menunjukkan kesan yang positif. Saya ingin mengingatkan ahli-ahli yang berhormat di sini bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan sebanyak 110 juta untuk mentubuhkan Eskom. Seterusnya dalam Dewan Yang Mulia ini, beliau telah membentukkan perbelanjawan tahun 2014. Beliau telah memperuntukkan sebanyak 75 juta lagi pengurusan Eskom dan sebanyak 11 juta untuk menambah baik dan memperbaiki kemudahan-kemudahan di Eskom, termasuk 62 checkpoint. Namun begitu, saya tidak nampak apa-apa pembangunan dengan peruntukan yang begitu besar. Rakyat mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana wang rakyat atau public fund telah digunakan dalam penubuhan Eskom ini. Sebenarnya, saya amat terkejut kerana Eskom telah berkata bahawa 75 juta untuk menggunakan Eskom tersebut tidak berkuasa untuk memberi arahan dan mengambil tindakan kepada 10 daerah yang terlibat dalam Eskom. Menunjuk kepada berita yang dilaporkan oleh Free Malaysia Today, izinkan saya quote, Eskom with allocation 75 million
under Budget 2014 has no authority to command, direct or order any action. Saya amat terkejut dengan pengumuman tersebut bahawa ianya hanya berkuasa sebagai koordinator sahaja. Saya berasa amat keliru. Kenapa Eskom tidak mempunyai hak-hak untuk memberi arahan sebagai satu pusat arahan? Bukankah Eskom telah ditubuhkan untuk tujuan menjaga dan mempertahankan pantai timur Sabah? Saya ingin mendapat penjelasan dari pihak kerajaan bahawa apakah fungsi dan kuasa yang sebenarnya bagi Eskom dan bagaimana mereka memainkan peranan dalam mencegah pencerobohan dan mempertahankan pantai timur Sabah. Inilah antara sebab saya tegaskan di sini bahawa Dewan ini harus membincang bagaimana meningkatkan keberkesanan Eskom dan menjaga keselamatan rakyat Sabah. Setakat ini, kekekalan Eskom telah mengecewakan rakyat Sabah dan tindakan yang diambil oleh pihak berkenaan adalah tidak berkesan. Kita mesti kaji bagaimana untuk menambah baik fungsi-fungsi Eskom dan kelengkapan pertahanan kita demi keselamatan dan kedaulatan tanah kita. Kalau Eskom ini tidak boleh berfungsi sebenar mentahankan keselamatan ini, saya cadang ini Eskom ditutup. Tuan Yang Dipertua, saya diberitahu bahawa berita yang berkenaan kes ini telah dikawal oleh pihak berkuasa supaya implikasi atau kesan negatif insiden tersebut tidak akan merosakkan nama baik negara kita. Perbuatan twist and turn dengan mengawal media adalah tidak wajar. Pertama sekali, kita berkenaan berkata dalam media bahawa mangsa Cina yang diculik bukan sasaran yang utama, maka sasaran yang sebenarnya ialah mangsa Filipina itu. Langu, kini pihak penculik telah memohongi keluarga mangsa di China. Ini jelas menunjukkan kerajaan ingin lari dari tanggungjawab. Kedua, pihak berkenaan telah berkata bahawa insiden ini tidak akan menjejaskan industri pelancongan kita. Kenyataan ini memang menipukan rakyat dan diri sendiri. Sebenarnya, saya diberitahu bahawa kebanyakan pelancong telah berhenti mengkidnap di hotel pesisiran pantai Sempurna. Banyak pelancong telah membuat keputusan menghentikan rancangan mereka datang ke Sabah. Kini industri pelancongan telah jelas terjejas. Duta China di Kuching baru-baru ini telah mengeluarkan maram red alert kepada rakyat China tentang melancong di Sabah. Jadi, tanpa buruk, Timbalan Menteri dalam negeri, dalam Kementerian Militer telah memberi kenyataan bahawa kerajaan tidak menjanjikan keselamatan dan membeli cadangan supaya resos yang terletak di pesisiran pantai ditutup. Saya tidak tahulah kalau sekarang jalan rakyat setiap hari pun melakukan pengmalangan. Saya tidak tahu Timbalan Menteri ini cadangan menutup ini jalan raya atau berhenti menjual kereta atau tidak. Masalahnya inilah, kerajaan tidak harus cuba twist and turn dalam media untuk menipukan seorang supaya mereka percaya dan yakin kepada keselamatan. Kita harus mengakui masalah ini dan membincang di sini bagaimana kita memperbaikkan keselamatan di Sabah dan membina semula nama dan imej kita dalam pelancongan di antara bangsa. Tuan Yang Dipertua, sudah 50 tahun Sabah menyertakan penubuhan Malaysia. Untuk memaklumkan ahli-ahli yang berhormat, antara satu syarat rakyat Sabah bersudi menyertai penubuhan Malaysia ialah kerajaan bersekutuan untuk menjamin
keselamatan negeri Sabah. Oleh kerana pemimpin-pemimpin Sabah pada masa ketika itu berasa bimbang terhadap ancaman luar adalah satu faktor yang terpenting bagi rakyat Sabah menyertai Malaysia. Ya. Minta penjelasan. Berhormat, santakan apakah yang pandangan yang berhormat? Usul yang begitu penting ni hari ini Menteri Dalam Negeri tidak hadir, tidak jawab usul yang begitu penting ni, dan kita dengar. Belum lagi. Belum lagi. Saya nak tanya pandangan yang Bintulu. Alam hormat. Kita tidak ada masa yang berhormat untuk bincang perkara yang begini mustahak. Sila teruskan Seputi. Teruskan. Terima kasih. Kerana apa yang berlaku memang ada kaitan dengan Kementerian Dalam Negeri. Yang berhormat sandakan, apakah pandangan berhormat yang bekas Ketua Menteri Sabah, Yang Teck Lee, yang berkata nak menawarkan hadiah bagi RM500 bagi mereka yang menampar Menteri Dalam Negeri. Pandangan saya ialah ini adalah satu bentuk ukutan yang tidak patut diutarakan oleh seorang bekas Ketua Menteri Sabah. Tapi memang apa yang berlaku ada berkaitan dengan keselamatan, dan memang yang Menteri Dalam Negeri ini harus hadir dan harus bertanggungjawab dalam isu yang begitu penting ini, dan kalau tidak dia harus letak jawatan. Apa pandangan berhormat? Ya, saya setuju. Yang berhormat senakan masa berjalan, ada lagi dua daripada pembangkang ingin bercakap. Jadi masa itu harus diingat yang berhormat. Sila. Ya. Terima kasih. Saya harap ahli-ahli yang berhormat maupun dari Barisan Nasional atau Pakatan Rakyat mengambil perat terhadap isu ini, mempertimbangkan pasaraan yang sabar dan memahami kekecewaan kami. Tuan Yang Dipertua, Ketua Polis Sabah telah berkata bahawa terdapat orang dalam yang membolehkan kumpulan bersenjata menyeritup masuk dengan mudah. Persoalannya ialah kenapa dan bagaimana terhadap orang dalam kes pencurian. Ini bukanlah antrian masa semata-mata, tetapi Kementerian Dalam Negeri pun telah memberi kenyataan yang yakin bahawa peristiwa ini melibatkan pendatang asing tanpa izin atau parti. Hal yang sama juga berlaku semasa pencerobohan kumpulan bersenjata Surut di Rahatatu yang juga melibatkan orang dalam. Jikalau parti dipercayai terlibat dengan pencerobohan, maka inilah ada satu masalah yang amat serius kerana Sabah mempunyai bilangan parti yang begitu amat besar dan ramai telah memiliki IC. Masalah parti yang memiliki IC palsu mungkin terlibat dalam pencerobohan dan pencurian. Malah terdapat juga sebahagian daripada membeli IC palsu ini menunjukkan kekekaran kerajaan dalam menguatkuasa dan menentuki kedaulatan negeri Sabah. Dan saya harap hentikan pengeluaran MyKad kepada mereka yang tidak berhak. Pada pendirian saya, pengeluaran semula kad pengerangan buruh kepada semua pentutup yang dikenal pasti sebagai wakil negaraan kita. Saya rasa ini akan berkesan untuk mengenal pasti siapa pentutup tetap dan siapa parti. Saya ingin tegaskan di sini bahawa kita mestilah wujudkan satu keadaan untuk mengenal pasti sesiapa yang bukan wakil negara kita. Kalau mereka didapati memegang IC kita dengan haram, saya cadangkan menarik balik semua IC yang haram dan melangkahi undang-undang. Maka ialah akan membantu menyelesaikan masalah pengerocokan. Ini juga memberi peluang kepada kerajaan untuk membuktikan political view dalam menyelesaikan masalah parti di Sabah. Memandangkan isu ini menjadi serius dan kritikal, saya juga ingin menyuruh kerajaan untuk mengumumkan laporan RIC tentang masalah parti di Sabah secepat mungkin. Keputusan RIC telah ditunda sebanyak 4 kali dan hingga hari ini belum ada tarikh yang tertentu yang tetap untuk mengumumkan keputusan RIC ini. Untuk makluman, ini RIC sepatutnya dijanji dikeluarkan sebelum Pilihan Raya 13.
Tetapi selepas itu ditunda sampai pergi September. September, RCI itu siasatan pun sudah lengkap, sudah komplit. Dan tunda pergi Disember, dan tunda pergi March. Sekarang, saya dapat tahu dari yang Berhormat Menteri bilang mau sampai mungkin lah Mei. Tuan Yang Di-Pertua. Penjelasan. Adakah Yang Berhormat disampaikan setuju bahawa apabila Perdana Menteri melancarkan Eskom 1 tahun dahulu April, dia kata bahawa ada 4 strategic and technical approach akan dibuat oleh Eskom. Apa ialah enhancement of intelligence capability, effective coastal surveillance 24 hours a day, boosting the country's capability to intercept incoming threats from the sea, and strict enforcement of the law with immediate action taken once the threats reach the shore. Dan dia kata, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata, fully guaranteed security and the confidence of the people to return to normal life. Sangat setuju bahawa semua ini tidak dikotakan dan perlulah kita jawapan daripada kerajaan apa sudah langkah-langkah yang akan diambil dengan segera. Saya setuju. Sila masuk teks saya. Tuan Yang Di-Pertua. Saya juga ingin menyentuh perkara perjumpaan Yang Berhormat Perdana Menteri dengan Presiden Filipina baru-baru ini. Saya amat heran kenapa Perdana Menteri tidak membincangkan tentang kedaulatan Sabah bersama Malaysia dengan pihak Filipina. Kita dapat tahu bahawa kerajaan Persekutuan masih membayar satu session money sebanyak 6,300 kepada kesulatan surut setiap tahun. Kenapa ianya tidak dihentikan dengan secara sedangkan Sabah telah bersama Malaysia selama 50 tahun? Saya ingin mengingatkan ahli-ahli yang berhormat bahawa jikalau kita masih membayar session money tersebut, maka ialah memberi bayangan kepada orang suruh bahawa Sabah adalah milik mereka. Dan ini ia akan terus membawa banyak masalah yang berlanjutan pada masa depan Sabah. Tidak lupa pihak suruh benar berkata bahawa mendapat sebanyak 500 orang suruh Filipina bertutup di Sabah sekarang. Jadi pun kita ada satu insiden, ada suruh orang yang mau menjadi sultan suruh di Sabah. Iaitu daripada 6 orang di Sabah adalah seorang suruh Filipina. Jika ini benar, maka masalah berkaitan dengan security di Sabah tidak akan berhenti, malah berterusan menjadi serius. Itulah sebab saya kata tadi, kita mestilah berhenti mengeluarkan IC sewemang-wemangnya, atau projek IC mestilah dihentinya dengan segera dan mengeluarkan semula IC yang baru kepada penduduk Sabah yang tulen. Tuan Yang Di-Pertua. Sekali lagi saya terima kasih atas perhatian kepada isu yang telah saya bangkit dan memberi kebenaan untuk membincang isu yang berkaitan keselamatan rakyat Sabah. Saya berharap cadangan dan soalan yang saya sampaikan di sini boleh diambil oleh pihak kerajaan. Sekian. Terima kasih. Masih lebih kurang ada 10 minit lagi tinggal untuk pembangkang. Saya jemput Kota Kinabalu 5 minit. Selepas itu Sungai Petani bersedia. Tan Sri minta sipil. Kalau begini yang berhormat saya boleh kontrol masa. Kalau saya kasih bergilir saya tidak boleh kontrol masa. Sila. Tan Sri Speaker, terima kasih. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri yang Di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya menyertai pembahasan usul tentang isu keselamatan di Sabah. Tan Sri Speaker, kes penculikan telah berulang-ulang berlaku di Sabah. Seperti sahabat saya dari Sandakan telah sebut tadi. Kerajaan telah gagal mempertahankan negeri Sabah dan menjaga keselamatan pantai Timbuk Sabah. Saya ingin menyentuh perkara ini dari segi pertahanan. Saya pendapat bahawa kerajaan persekutuan masih kurang political will untuk menampak baik keselamatan dan memperkuatkan pertahanan di Sabah. Saya memang memahami
situasi yang begitu complicated tentang isu ini. Kes penculikan ini telah melibatkan negara lain seperti Filipina dan pesisiran pantai sehingga ke Laut Sulu adalah panjang dan besar dan juga melibatkan sebanyak 1,000 pulau di selatan Filipina. Oleh kerana ini melibat pihak Filipina, saya amat hairan apakah perjumpaan yang amat berhormat Perdana Menteri dengan Presiden Filipina berbincang isu keselamatan di kawasan Timur Sabah dan Selatan Filipina. Bukan kali pertama kita dengan nama kumpulan abu sayyaf, Sulu dan Pengganas telah membawa ancaman kepada Malaysia dan Filipina. Oleh itu, apakah pihak kerajaan bersetuju untuk mewujudkan kerjasama antara dua-dua negara untuk memperbaiki pertahanan dan mencegah pencopolohan ini berlaku di kawasan lautan tersebut. Selain daripada itu, saya juga mendapati bahawa Sabah masih berkurangkan dari segi pembahagian anggota keselamatan dan tentera. Tan Sri Speaker, saya mendapati bahawa kini tentera darat mempunyai 4 division atau bahagian di mana 3 di Semenanjung dan 1 division terletak di Kuching, Sarawak. Dan juga dari segi tentera laut atau Navy Malaysia mempunyai 3 mawila, di mana 3 mawila adalah terletak di Semenanjung. Tidak ada 1 terletak di Sabah atau juga di Sarawak, Tan Sri. Tentera Utara ataupun Air Force juga sama. Sabah tidak mempunyai skuadron bagi combat aircraft dan patrol aircraft. Saya minta penjelasan dari pihak kerajaan. Jikalau informasi yang saya beri tadi adalah betul, maka mengapakah Sabah langsung tidak mempunyai autoriti yang lebih berkuasa dan tinggi dalam pembahagian tentera darat, laut dan udara yang berkhidmat di Sabah. Khususnya dari segi tentera laut, oleh kerana Sabah tidak mempunyai mawila yang memang mempunyai kuasa untuk memberi arahan dan melaksanakan operasi pertahanan, saya ianya membuktikan tentera laut di Sabah tidak mempunyai kuasa untuk membuat keputusan apabila kecerdasan berlaku. Saya juga ingin bertanya kepada beberapa Maritime Petro dan MMEA yang berada di Sabah. Berapa orang anggota tentera laut Petro di pesisiran pantai timur Sabah setiap hari? Adakah kerajaan bersetuju bahawa unit Petro kita masih kekurangan dan haruslah ditambah? Dan juga kenapa rata tidak berfungsi khususnya di pesisiran pantai timur Sabah ketika percobaan berlaku? Tan Sri Speaker, ini jelas menunjukkan Sabah telah dipincirkan dari segi perancangan dan pembahagian tentera dan anggota keselamatan. Oleh yang demikian, saya ingin memberi beberapa cadangan untuk mengukuhkan dan memperbaikkan pertahanan di Sabah. Pertama, saya cadang bahawa menghantar tentera kita mendirikan base di pulau-pulau di luar pesisiran pantai timur Sabah, supaya ia boleh memantau pesisiran pantai Sabah dan mengkawal kemasukan orang asing ke Sabah. Kedua, tanpa Maritime Petro dan menumpukan skuadron Air Force di Sabah, memberi kuasa skuadron Air Force di Sabah untuk menjalankan tugas Petro dengan lebih berkesan dan berkuasa ketika menjalankan operasi. Tan Sri Speaker, ketika menumpukan maliwat bagi tentera laut di Sabah supaya mengutamakan tentera untuk mempertahankan pesisiran pantai timur Sabah. Jikalau maliwat ditubuhkan, maka ianya boleh menumpu perhatian untuk berkhidmat di Sabah dan melancarkan operasi yang sesuai untuk menjaga keselamatan di Sabah. Tan Sri Speaker, seperti yang berhormat dari sandakan telah sebut tadi, Eskom tidak berkuasa untuk memberi arahan dan hanya menjadi koordinator sahaja. Maka
ianya menunjukkan Sabah tiada mempunyai kuasa yang sebenar dan berupa untuk mempertahankan tanah kita dengan efisien. Saya juga mendapati penggerak Eskom ini tidak mempunyai latar belakang di tentera dan pertahanan. Adakah beliau sesuai menjadi penggerak, Tan Sri? Saya cadangkan kerajaan haruslah melantik satu orang yang lebih sesuai untuk menjadi penggerak Eskom dan beliau diberi hak dan kuasa untuk melaksanakan tugas beliau untuk mempertahankan Sabah. Tan Sri Speaker, saya juga bertanya, apakah effort telah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dalam kes ini? Tan Sri Speaker, saya ingin mengetahui adakah Kerajaan Persekutuan dan Kementerian Pertahanan membuat analisis secara teliti dan yang bernama threat perception di negara kita, di mana siapakah possible threat yang mungkin membahayakan keselamatan kita? Adakah kes-kes pencerobohan yang berlaku di Sabah dimasuk ke dalam analisis tersebut? Jikalau Kementerian sedar bahawa yang berhormat, dulu. Tadi sudah saya kasih garis panduan bahawa setengah jam untuk pembangkang, setengah jam untuk kerjaan. Dan juga saya sudah sebut nama siapa yang berhujah. Jadi kalau yang berhormat, ucapan yang berhormat itu ada lagi 3 menit, maka saya terpaksa memanggil pihak kerajaan untuk berhujah pada jam 5. Jadi tidak adalah daripada kawan lain daripada pembangkang. Terpulang kepada yang berhormat, sila teruskan. Adakah kes-kes benturan yang berlaku di Sabah dimasukkan ke dalam analisis tersebut? Jikalau Kementerian sedar bahawa threat percerobohan di Sabah adalah paling serius bagi negara kita, apakah langkah-langkah kerajaan telah mengambil untuk mengendalikan dengan threat tersebut? Tan Sri, dengan ini sekian, terima kasih. Sila, Sungai Petani, 2 menit Sungai Petani. Terima kasih Tan Sri. Isu MH370 belum lagi selesai. Bintulu, dengar dulu Bintulu. Bintulu, please. Jangan ganggu yang berhormat. Pendengar, Sungai Petani dengar, cuma ada 2 menit. Sila yang berhormat. Sila. Rakyat Cina telah pun mengatakan bahawa tidak berlakunya efisien terhadap pengawalan kita. Dan begitu juga sekarang ni dengan kes penculikan ini, sekali lagi rakyat Cina terlibat walaupun seorang di Filipina. Jadi isunya sekarang Tan Sri, setelah kita belanja begitu banyak untuk Eskom dan telah pun dijanjikan bahawa keselamatan akan diberikan kepada rakyat di Sabah. Tetapi ini jelas menunjukkan bahawa berlaku penculikan dan saya rasa akan berlaku lagi banyak penculikan-penculikan sekiranya kerajaan tidak menunjukkan ketegasan dalam mengendalikan hal-hal keselamatan. Dalam tahun 80-an, 90-an, kita yakin melihat bagaimana Majlis Keselamatan Negara, MKN, begitu hebat dalam mengendalikan hal-hal dan isu-isu keselamatan. Sebab itu, saya rasa isu yang berlaku dalam negara kita ini adalah melihat bagaimana kegagalan Majlis Keselamatan Negara itu. Bagaimana Majlis Keselamatan Negara tidak bertindak secara proaktif. Majlis Keselamatan Negara dianggotai oleh semua agensi-agensi kerajaan yang berhubung dengan keselamatan negara. Di mana perginya MKN waktu ini apabila mereka boleh mengendalikan agensi-agensi daripada special branch ke ataupun military police ke ataupun bahagian menyediakan JPF sendiri. Ini menunjukkan bahawa agensi-agensi yang begitu ramai, 7 agensi yang mengendalikan hal-hal keselamatan negara, tidak masuk polis dan tentera, tetapi dengan apa yang berlaku dengan MH370 dan juga penculikan, saya rasa ini menunjukkan kegagalan yang amat ketara sekali dalam pengendalian Majlis Keselamatan Negara. Sebab itu sedikit saja. Saya nak bolehkah kita cadangkan pengarah DG Eskom untuk datang ke Parlimen untuk terangkan. Kita tidak mau prejudge dulu, bagi dia ada chance untuk memberi justifikasi kenapa kegagalan ini berlaku. Saya agak berbeza dengan pendapat Batu. Sepatutnya menteri yang bertanggungjawab harus memberikan penjelasan kepada kita
Kerana mereka ialah pegawai-pegawai kerajaan. Jangan salahkan pegawai kerajaan. Yang berlaku sekarang ialah tidak ada will power, political power yang jelas di peringkat menteri-menteri untuk mengembalikan tenaga pegawai kerajaan yang saya kira di peringkat ini direction tidak betul. Direction tidak jelas. Pegawai kerajaan yang sentiasa komit kepada tugas mereka. Tetapi apabila political masters tidak memberikan penjelasan, tidak memberikan panduan bagaimanakah mengendalikan hal isu-isu keselamatan ini, inilah berlaku. Kerana pihak political master di peringkat UMNO dan Barisan Nasional lebih sibuk hal-hal yang berkaitan dengan politik, akhirnya meninggalkan isu keselamatan ini kepada pegawai kerjaan yang akhirnya tidak. Terima kasih. Terima kasih. Sila Kelabakan. 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Sri Speaker, saya mengambil kesempatan untuk mencadangkan sesuatu. Jadi kita nampak insiden yang baru-baru berada di Singgamata ini memalukan kerajaan. Kalau saya katakan memalukan kerajaan persekutuan. Kerana kita semua sedia maklum, di Sabah hinggalah ke Kudat, kita ada 1,400 kilometer panjangnya. Tetapi bila insiden dari tahun 79 lagi, Tan Sri Speaker, sampai sekarang kita tidak dapat selesaikan insiden-insiden daripada satu masa ke satu masa. Saya ada banyak tarikh-tarikh, tapi saya tak boleh baca kerana dia terlanjur panjang. Jadi, Tan Sri Speaker, apabila kita diceroboh, kita kena ceroboh pada 2013 dengan senjata-senjata di mana angkatan tentera kita terbunuh. Kerajaan persekutuan baru sedar. Mereka baru sedar bahawa di pantai timur negeri Sabah ini keselamatannya tidak terjamin. Maka ditubuhkan Eastern Sabah Security Command. Orang Sabah punya senang hati. Rakyat seluruh negara kata ini kalilah keselamatan boleh dijaga. Tetapi bermasalahnya Datuk Speaker, Eastern Sabah Security Command ini ditubuhkan, dikepalai oleh orang awam. Orang awam ini tidak boleh kasih komand sama tentera, tidak boleh kasih komand sama polis. Jadi apa dia punya kuasa? Dia tidak ada kuasa. Ini, Tan Sri Speaker, orang awam ini kononnya orang Sabah. Orang Sabah. Jadi orang Sabah konon senang hati orang Sabah. Tak perlu pun siapa, asal yang ada kuasa, Tan Sri Speaker. Saya... Yang berhormat, kalau ada celah-mencela begini bermakna tidaklah. Tidak, Masa terus to the tepat. point. Sila. Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih Kelabakan. Ya, saya mau tanya Yang Berhormat Kelabakan. Setuju ke tidak? Ini begitu mustahil. Kita sudah tubuh Eskom, memang tujuannya baik. Kita kemungkinan kita punya kelemahan. Kita sepatutnya mesti tubuh satu atah di bawah MKN. Kita terus diterangkan atah itu apa kuasa Eskom. Kita terus tidak payah kita kata ada mengadakan pengurusi ke apa ke. Kita terus kata pengarah ke ataupun komander di bawah atah itu terus bertanggungjawab kepada jawatan Perdana Menteri. Setuju ke tak setuju? Boleh saya terima. Tan Sri Speaker, Eskom ini tidak ada kuasa sama sekali. Jadi saya cadangkan kepada Perdana Menteri supaya kita bubarkan Eskom. Kita mau satu kementerian dalam negeri atau kementerian pertahanan yang mengetuai ini semua. Kerana kalau Eskom tidak ada orang yang koman, seperti mana Kota Kinabalu katakan tadi. Bolehkah dia kasih arahan kepada IGP? Bolehkah dia kasih arahan kepada komander tentera? Tidak ada orang boleh dengar. Jadi kita mau Eskom kita bubar. Kita mau mungkin lantik kementerian dalam negeri. Menteri dalam negeri jaga. Tapi menteri dalam negeri satu orang, dia punya timbalan tidak boleh. Kerana dia mau tutup semua resort. Dia mau tutup semua resort dalam pepak. Orang Sabah marah, speaker ada sini. Orang Sabah marah.
Jadi ini Kementerian Dalam Negeri dia punya timbalan. Kalau tidak minta maaf, letak jawatan sebagai timbalan menteri. Kerana kita tidak mau orang yang bermuka-muka duduk dalam kementerian, belakang tidak mau menjaga sensitiviti orang-orang Sabah dan Sarawak dan juga di Semenanjung. Ini penting, Tan Sri Speaker. Jadi Tan Sri Speaker, saya cadangkan supaya kalau ada pun Eskom, pengurusinya mungkin diambil alih oleh Perdana Menteri. Dia boleh mengarahkan apa juga di bawah langit Malaysia ini, dia boleh arah. Kita mau, sebab apa kalau tidak kita sia-sia. Kerana daripada tahun 79 insiden-insiden yang kita sudah ada, rakyat Sabah mati begitu saja. Pelancong-pelancong asing jauh lari daripada tempat kita yang hendak memungut keuntungan daripada turis. Baru-baru ini insiden di Singamata ini, Datuk Speaker, daripada berapa banyak ini turis kita daripada China, 59 orang terus pack jalan. Ada yang sampai di Tawau Airport, dengar keadaan begini terus kapal terbang itu juga balik. Jadi berapa banyak kita rugi. Kita tidak mau, Tan Sri Speaker, keadaan seperti begini. Kalau ada kotoran kita sapu di bawah kapet saja. Rakyat tahu, dunia tahu. Kita tidak mau ini. Memang kita tahu jawapan nanti kita akan selidiki, kita mau macam-macam. Tidak. Jadi di sini kita nampak, Tan Sri Speaker, kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Timbalan Perdana Menteri. Government direct Eskom to boost security measures. Jemu sudah kita dengar, jemu. Kita sudah jemu, Tan Sri Speaker. Kita tidak mau janji-janji ini. Rakyat sudah bagi mandat kepada kita. Rakyat di seluruh negara kasih mandat kepada BN. Memerintah sudah kita. Kenapa tidak mau gunakan kuasa-kuasa untuk menjaga keselamatan di Pantai Timur? Masih. Kalau bahkan Tan Sri Speaker, boleh minta. pada sesi yang lalu, saya katakan Kampung Titingan itu koloni untuk orang-orang asing, Yang berhormat, kalau bahkan pendatang tanpa izin. boleh minta menjelaskan sekejap. Okey. Okey, terima kasih. Ahli yang berhormat, duduk dulu yang berhormat Nampang. Ahli yang berhormat harus sadar, apabila membenarkan penjelaan begini ini masa berlalu. 18.1 cuma 1 jam, tidak boleh lebih dari itu. Terima kasih yang dipertua. Selepas menjawab sama ini Kalabakan, saya akan panggil Kinabatangan untuk berujar. Okey. Saya ingin tambah saja, bolehkah kita menumbuhkan seperti mana disebut oleh YB Kelabakan, tambahan ya, satu security force di Sabah yang ditabiri oleh state government seperti mana Sarawak Rangers dahulu. Terima kasih. Kalabakan, ahli yang berhormat, saya boleh benarkan Kalabakan untuk berujar lebih panjang, tetapi Kinabatangan tidak dapat berujar selepas ini. Saya akan pulung. Saya katakan, Tan Sri Speaker, Kampung Icebox, di mana penduduknya semua pendatang tanpa izin, tanpa izin, main sambung saya itu rumah dari laut. Dia punya jarak daripada Icebox ke rumah saya 5 minit. Saya sudah kemukakan di sini. Dia masuk malam, dia colek saya, dia bunuh saya punya guard. Saya jadi hero konon, sudah dicolek. Kena konon Malaysian MP sudah kena colek oleh Abu Sayyaf. Jadi di mana pertanggungjawaban kita sebagai kerajaan persekutuan? Di mana, Tan Sri Speaker? Di mana, Tan Sri Speaker? Di mana, Tan Sri Speaker? Saya minta supaya Eskom dibubarkan dan Perdana Menteri menjadi pengurusi. Terima kasih. Sila. Ini patut-patut Sabahan punya Kinabatangan, sila. Terima kasih Tan Sri. Rakan saya sudah telajak. Kinabatangan ada 5 menit berkongsi dengan tuaran. Kena 7.15 terpaksa Menteri menjawab. InsyaAllah. Saya Tan 2 Sri menit setengah. berbicara dari sudut yang berbeda. Yaitu kita harus melihat Eskom ini diwujudkan untuk menjaga keselamatan keseluruhan pantai timur Sabah itu sendiri. Dan kita tidak boleh menyalahkan pula kepada pegawai-pegawai Eskom yang telah bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan rakyat Sabah di pantai timur Sabah itu keseluruhannya. Di mana mungkin kerajaan perlu melihat, yaitu
di Sabah ini ada keunikan yang sukar sekali, beratus-ratus tahun, sehingga pada hari ini tidak terselesai. Di mana ada kumpulan-kumpulan, ada dipanggil kumpulan pulau. Pulau ini dia duduk di laut, rumah dia pun di laut, dia tidak boleh di darat. Kalau di darat dia pening kepala. Jadi pulau ini dia tidak beridentiti, tidak ada kad pengenalan, tidak ada apa. Jadi mungkin kerajaan perlu mengambil satu langkah drastik untuk memberi mereka identiti dengan apa cara sekalipun. Sama ada bukan MyKad tapi mungkin ada identiti khas yang mengenal pasti mereka supaya tidak ada unsur-unsur penyamaran. Sebab kalau ada pulau begini, orang musuh pun masuk, lanun pun masuk, dia kata dia pun pulau juga. Menyamar sebagai nelayan, tetapi sebetulnya dia bukan pulau, dia memang mundur. Jadi dia masuk, menyusup. Ini satu perkara. Perkara yang seterusnya, saya rasa tuduhan-tuduhan pihak-pihak tertentu menyatakan Eskom belanja berjuta, ratus-ratus juta tidak betul. Berapa puluh juta yang ada? Ini dan lagi Eskom ini merupakan koordinator penyelaras yang koman dia yaitu memang masih Menteri Dalam Negeri dan juga Perdana Menteri. Itu kita tahu. Dan kita maklum bahawa seluruh pulau-pulau di Sabah saya nampak ada pengawal keselamatan yang tidak ada di Singamata sebab mungkin pihak keselamatan melihatkan bahawa Singamata ini berhampiran dengan Marine Base. Justru itu pada saya perkara yang harus kita utamakan yaitu kerajaan kalau boleh mewujudkan. Terima kasih Tasri. Jadi Ketua, soal yang disentuhkan oleh Yang Berhormat Kedatangan soal pengawal ini. Sedar atau tidak Yang Berhormat bahawa kebanyakan pengawal-pengawal yang diambil bekerja di Sabah ini, kebanyakannya orang luar, Tan Sri. Jadi ini yang kenyataan daripada pengarah Eskom ini bahawa resort operator resort ini tidak bekerja sama dengan Eskom, yang mana kebanyakan daripada yang pekerjanya orang asing. Jadi minta pendapat dari Yang Berhormat soal operator-operator. Terima kasih Putatan. Seharusnya itu yang dipanggil, yang kita harus lihat. Kerajaan harus memberi hukuman yang berat kepada semua operator-operator yang mengambil orang yang tidak ada beridentiti, orang luar, tidak ada kad pengenalan, tidak ada paspor, tidak ada apa-apa. Tapi tiada tindakan. Jadi mereka ini menjadi tali barut. Tan Sri, saya mau berhujah panjang, tapi saya makan hak kawan saya. Saya berhenti, Tan Sri. Terima kasih. Terima kasih. Alila Borbat di Australia mempunyai sistem 90 saat bercakap. Jadi saya pinjam sistem itu, sila tuaran beruja dalam 2 menit. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tan Sri. Isu ini adalah begitu serius. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri kerana membenarkan usul ini dibahaskan di Dewan Yang Mulia ini. Kalau kita lihat dari segi pertahanan yang diletak di Sempurna, Navy 100 orang, PGA-nya lebih kurang 20, polisnya lebih kurang 40. Kalau kita lihat bilangan anggotanya bukan juga boleh katakan boleh menangani masalah keselamatan. Tetapi mereka menjaga keselamatan daripada pencerobohan daripada luar. Tetapi jelas bahawa yang menceroboh ini bukan daripada luar, yang menceroboh ini daripada dalam. Dan inilah perkara yang kita bahaskan selama ini bahawa Sabah ini menghadapi masalah illegal immigrant dan juga termasuk illegal resort. Illegal resort yang juga meminta supaya dilindungi dari segi keselamatan oleh pihak keselamatan. Sebab itu hal-hal illegal di negeri Sabah ini harus diselesaikan. Illegal imigrannya, illegal resortnya harus diselesaikan. Bagaimanakah sebuah pasukan keselamatan menyelesaikan, mempertahankan resort-resort ini jika sekiranya perkara tidak diselesaikan? Tan Sri yang dipertua, kalau kita lihat tadi dikatakan Eskom ini tidak menjalankan tugas, saya ingat itu tidak berapa adil. Eskom mempunyai 5 cabaran utama dan langkah-langkah yang sudah diambil sebenarnya ada 13 yang diambil. Walau bagaimanapun masalah di Sabah dari segi illegal ini begitu besar dan saya bersetuju dengan Yang Berhormat Sendakan bahwa laporan Suruhanjaya siasatan di Raja ini perlu dibentangkan segera di Dewan Rakyat. Sudah selesai. Apa lagi yang mau ditunggu?
Kita mau penyelesaian dari segi illegal immigrants di Sabah ini supaya kita dapat selesaikan. Kita mendapat recommendation untuk menangani hal-hal ini. Dan yang paling, bila Yang Berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa kenapakah perkara ini telah berlaku pada ketika di mana hal MH370 itu belum selesai dan melibatkan seorang rakyat Cina pula. Dan pada ketika ini Tan Sri yang dipertua. Jika sekiranya kita tidak mengambil peran serius dan dalam perkara ini saya juga bersama-sama dengan rekan-rekan, rekan saya Timbalan Menteri Dalam Negeri, saya tidak bersetuju dengan beliau bila mengatakan tutup semua resort sebab itu macam manapun, kalaupun dia legal atau illegal ditanggungjawab keselamatan. Tetapi saya juga mohon supaya resort-resort yang ada ini supaya dilegaliskan dan supaya pihak hal-hal legal immigrant sudah dapat diselesaikan dengan segera. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sila, Menteri. Tan Sri Yang Dipertua, yang pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam usul 18.1 yang telah dibawa oleh Yang Berhormat Sandakan. Saya mengambil sekira semua pandangan yang telah ditimbulkan, tetapi jawapan saya hari ini ialah kita nak beritahu tentang apa yang kita telah laksanakan serta-merta bila berlaku perkara-perkara yang telah berlaku. Yang pertama sekali, yang ini kita nak kena sebutkan bahawa bila kita bincang pasal Eskom, kita tak boleh sebut Sabah secara keseluruhan. Ini adalah kawasan Eskom, kawasan S-Zone, kawasan timur Sabah. Tapi bila ahli yang berhormat bercakap tadi menyebut Sabah secara keseluruhan, Sabah secara keseluruhan bukan di bawah Eskom. Ini ialah kalau keselamatan di bawah polis dan juga lain-lain lagi. Ini kita khususkan kepada kawasan S-Zone, kawasan yang operasinya dilaksanakan oleh Eskom. Jadi di bawah Eskom ni kita lihat bahawa kita ada komponen PDRM, ATM, APMM dan juga pihak awam. Bila berlaku insiden ini, saya nak kena sebut bahawa tindakan yang pertama sekali ialah pada kemarin dan juga hari ini kita telah melancarkan Ops Gasak, iaitu semua sekali resort dan juga chalet di Sempurna. Kita adakan gerakan untuk menyemak sama ada orang-orang yang telah diambil bekerja itu mereka terdiri daripada warga negara ataupun mereka terdiri daripada pekerja yang disahkan. Kemudian di Sempurna sendiri kita ada 11 kawasan peranginan, pulau-pulau peranginan yang ada chalet. Kecuali Singamata ni kita buat rondaan. Malah APMM dalam masa sebulan ni telah membuat 20 singgahan. Ini tak termasuk rondaan. Jadi rondaan ni kita ronda mungkin daripada jarak jauh, tetapi ini termasuk singgahan. Malah pada hari kejadian pada 2 April dalam 2 April 2014 jam 10 malam, satu kejadian penculikan telah berlaku di resort laut Singamata Sempurna. Dalam insiden tersebut 7 orang bersenjata telah mencolek 2 orang wanita, seorang pekerja pusat penganiayaan tersebut berasal dari Filipina dan seorang pelancong warga negara Cina. Maklumat ringkas mereka ialah daripada Filipina, namanya ialah Masi Dayawan ataupun Mimi, dan daripada Cina namanya ialah Gao Hua Yuan. Jadi kedua-dua mereka ni telah dipaksa untuk menaiki bot berenjin dan beredar dari situ dalam destinasi yang tidak diketahui. Tapi yang paling penting saya nak sebut di sini ialah pulau pusat perairan laut Singamata ini letaknya hanya 1.8 nautika dari jeti Seafares Sempurna. Dan ianya mengambil masa hanya 5 ke 7 minit untuk
untuk sampai ke pulau tersebut daripada sempurna. Terdapat 40 buah chalet di situ, tetapi pada hari tersebut ianya telah dihuni oleh 61 orang pelancong yang terdiri daripada 59 warga Cina dan seorang warga Malaysia, juga seorang daripada Iran. Kita tahu bahawa di kawasan sempurna ni, semua pulau-pulau ini iaitu Pulau Mabul, Kapalai, Singamata ataupun Pulau Bumbum, Pom-Pom dan Mataking, semua pulau-pulau ini mempunyai pos kawalan. Tetapi di Singamata tidak ada pos kawalan, tetapi kawasan rondaan yang kita berhenti. Jadi sekarang ni, 2 hari yang lepas, kita terus mengambil tindakan meletakkan pasukan keselamatan di Singamata. Ini berarti seluruh kawasan perairan di bawah Eskom sekarang, di kawasan sempurna, mempunyai pos kawalan. Di mana kita letakkan pasukan keselamatan di sana, di samping rondaan 24 jam yang berjalan pada tiap-tiap hari. Jadi, ini usaha kita, tetapi kita kena ingat, orang yang mencolek ini juga, mereka juga ada perancangan. Bila APMM singgah di sana, selama 1 jam, lebih kurang 7.30 APM beredar daripada kawasan tersebut. Mereka melihat kawasan lompongan masa itu, mereka masuk. Kita berada di sana pada hari tersebut. Mereka masuk pada jam 10.30 dan berlakulah apa yang telah berlaku. Dan yang paling penting sekarang ni ialah pihak keselamatan sampai ke peringkat yang kita sampai ke peringkat yang kita mengetahui dan mengawal keadaan. Saya nak sebut secara terperinci tak dapat kerana soal atau rahsia rasmi dan penyiasatan. Tapi kita mengetahui pergerakan mereka, kerana apabila sahaja dimaklumkan dalam masa setengah jam, semua gerakan telah dibuat dan anggota kita telah bergerak dan meminta. Satu yang pertama sekali, pasukan keselamatan telah datang ke pulau tersebut. Yang keduanya, 3 lagi pasukan keselamatan bergerak untuk meminta mereka. Namun mereka telah masuk ke kawasan antarabangsa. Saya dah 7 minit ya. Ini mustahak ini. Terima kasih Tan Sri Pentua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Memang Yang Berhormat Menteri jawab, memang kita tengah semua faham. Tapi sini saya mau tanya. Saya masih ingat lagi dari bersama-sama Menteri kita pergi melawat itu pulau itu Pombong sana. Kita memang tengah adalah Eskom beritahu. Dia orang macam polis. Ada bot, tapi enjin tiada. Banyak bot ada, tapi enjin tiada. Tapi kereta dia pun tiada. Tarat-tarat dia mau pergi petro, kereta pun tiada. Inilah basic dia. Bila lah kita baru boleh sampai. Ini peralatan itu kalau semua ada, kita serupa macam harimau ada, gigi ada. Macam mana macam mau jalankan tugas? Saya rasa ini paling mustahil. Kita mesti mau berubah, meningkatkan kita punya kelemahan. Mana perlu kita cepatkan. Janganlah ikut prosedur-prosedur. Kalau pemangkam besok marah lagi kita terus suruh dia pergi pertahankan. Kita janganlah ikut banyak takut dia bising sikit. Kita semua takut. Kalau emergency, kita boleh panggil terus satu mata, panggil dia orang, bagi quotation kita terus jalankan. Janganlah order itu bot rumah tahun-tahun. Kalau sudah kena, kita baru panjang lewat, kita jawab dalam parlimen. Sampai bila baru habis ini cerita? Kita memang rakyat tidak berpuas hati. Contoh tadi itu, nampak ini Eskom ini, dia tak ada kuasa. Patut kita ubah itu kuasa terus, kita bagi ATA terus. Di bawah MKN, kita terus menjalankan terus. Janganlah kita lantak pengurusi semua. Di bawah terus jawatan Perdana Menteri. Perdana Menteri bagi ambil kuasa. Siapa Menteri jawab sana bertanggungjawab juga. Setuju tidak Menteri? Kita akan ambil tindakan yang sewajarnya. Tapi nombor satu, saya nak beritahu operasi gasak yang telah kita jalankan sekejap tadi di 6 resort di Sempurna, tapi kita masih lagi jalankan operasi di 6 resort di Sempurna. Kita telah menahan 26 orang pekerja asing
dari pelbagai kesalahan di pulau-pulau permainan yang berkenaan. Jadi, Yang Berhormat, ini usaha-usaha yang kita telah buat, kita selaraskan ini. Dengan itu, saya tidak bersetuju supaya Eskom ditutup sebagaimana yang telah dicadangkan oleh Wakil Kerajaan tadi. Sebaliknya, saya setuju dengan Bintulu bahawa kita tambahkan aset. Dan kita nak maklumkan bahawa insya-Allah akhir bulan ini aset kita yang kita telah tempah itu kita akan dapat aset yang berkenaan pada akhir bulan ini. Ini ialah untuk rondaan laut. Rondaan darat, saya percaya benda ini telah diuruskan di peringkat komponen-komponen yang telah saya sebutkan tadi. Kalau kita nak order, kita nak tempah aset laut, kita tahu bahawa nak bina bot dan sebagainya, dia mengambil masa sedikit. Yang Berhormat, Eskom baru ditubuhkan 1 tahun, tetapi matlamat kita yang pertama ialah kita nak pertahankan, nak elakkan daripada kawasan ini diceroboh. Ini ialah jenayah rentas sempadan. Ini pencerobohan yang penting. Apa yang berlaku di Lahad Datu pada tempoh hari ialah pencerobohan. Orang menceroboh negara kita. Dan kita tubuhkan Eskom, kita bersyukur dalam masa terdekat, dalam masa 1 tahun ini, kita telah berjaya mengelakkan daripada negara ini diceroboh. Walaupun ada dua ataupun 3 usaha dibuat supaya untuk menceroboh, tetapi kita berjaya mempertahankannya. Tentang jenayah yang telah berlaku, kita telah berlaku dua penculikan yang telah berlaku pada tahun sudah dan juga tahun ini. Saya ada 3 minit, Yang Berhormat. Ya, terima kasih Tan Sri Yang Betul. Ini soal aset, Datuk Menteri. Apa jenis aset yang kita cadangkan yang akan kita adakan kepada bulan yang adakah kita hanya membeli bot, membeli barang-barang yang biasa punya, atau benda-benda yang canggih? Sebab soal bukan pengawasan juga, pasal surveillance ini, Datuk Menteri, kita memerlukan alat-alat yang canggih seperti drone, ataupun kita wujudkan Coast Guard yang together sama-sama dengan Eskom ni, di bawah Eskom. Adakah cadangan Menteri soal pencanggihan alat-alat aset kita ni? Pencanggihan alat-alat aset tu dalam proses dan dalam perjalanan. Tetapi saya nak beritahu bahawa untuk di akhir bulan April ni, kita mempunyai aset yang mampu untuk kita membuat rondaan dan mampu memintas yang paling penting ni, bila mereka datang, mereka buat sesuatu jenayah, kita dapat pintas. Ini pintas kena perlukan bot laju. Dan aset yang akan datang di akhir bulan April ni mampu untuk memintas pok-pok ini. Dan seperti kenyataan Ketua Polis baru-baru ini yang menyebutkan bahawa ada orang dalaman dan sebagainya, benda ini dia sudah pasti berkaitan kerana orang di Timur Sabah ni dari segi budaya dan juga persaudaraan, dia ada hubungan, ada hubung kait dengan saudara mereka di seberang sana. Jadi kehadiran Eskom ni kita nak pastikan supaya apapun hubungan mereka dengan orang-orang luar, kita nak pastikan supaya kawasan ini selamat dari diceroboh oleh mana-mana pihak. Dari segi kuasa tadi, dalam keadaan yang terdesak ni, dari segi kuasa, PDRM di bawah komponen PDRM, dia ada kuasa. Sebab kita tak boleh katakan serah kuasa PDRM kepada Eskom. Sebab dia melibatkan jenayah. Dia melibatkan mahkamah. Kita nak buat mahkamah di kawasan Eskom. Dia mesti duduk di bawah operasi PDRM, tapi dikoordinat oleh Eskom. Demikian juga ATM dan juga APMM, tetapi ini di-attach terus. ATM dan APMM ni di-attach terus kepada Eskom dan juga daripada aspek awam. Semua komponen ini disatukan di bawah Eskom. Sama ada kita nak masukkan Eskom ni di bawah di bawah peraturan Parlimen. Sekarang ni kita masuk Eskom ni, penubuhannya ialah di bawah peraturan 3/1/A/D, peraturan pemeliharaan keselamatan awam 2013. Jadi kita masukkan di bawah aspek ini. Jadi
tugas utama kita ialah nak koordinate semua sekali, nak selaraskan semua sekali polis, tentera, APMM ni supaya gerakan kita tidak overlapping. Tidak, kita tak mau tentera katalah tentera mari, polis mari di tempat yang sama. Tak, dia tidak overlapping. Kita ada jadual kita. Dan jadual ni kita tak boleh umumkan sebab apa? Sekarang ni pihak penculik pun dah tahu kalau kita nak datang pukul 7, dia tentu datang pukul 10. Kita nak pastikan supaya benda ini kita akan tingkatkan risikan kita supaya kita dapat atasi mereka yang cuba melakukan jenayah merantasi sepadan. Jadi walau kita tahu bahawa banyak pihak yang tidak berpuas hati tentang apa yang berlaku, kita di pihak kita tingkatkan pertama sekali ni rondaan ni. Rondaan ni kalau kita buat katalah sehari 2 kali, sekarang kita tingkatkan rondaan sekali ganda. Maksudnya sehari 4 kali, lebih kurang macam tu. Tetapi ianya akan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Yang keduanya, yang penting ialah menempatkan pasukan keselamatan di semua pulau-pulau Perairan. Sekarang ni Singa Mata ni tidak ada pasukan keselamatan. Sekarang sudah berada di sana. Kita ambil salah satu daripada kawasan resort di sana untuk jadi pusat pusat keselamatan di sana. Di samping itu rondaan kita tingkatkan Menteri, sepenuh masa. sedikit. Jadi soal yang penting sekarang ni kita nak pastikan supaya pencerobohan Menteri, nombor satu mesti sekejap, dielakkan. Yang keduanya ialah jenayah rentas sempadan ini kita nak cuba kurangkan sebanyak yang mungkin. Tan Sri, yang betul, saya sudah kehabisan masa. Saya dah Menteri, habis masa. sikit saja. Satu soalan. Alam Berhormat sudah lebih masa 2 minit. Jadi Sila gulung saya berterima kasih kepada Yang Berhormat. Menteri, sikit saja. Satu soalan saja, Menteri, saya nak tanya, kalau katakan rondaan Alam Berhormat belum lagi dipanggil untuk mengemukakan soalan. Duduk dulu. minta persetujuan Tuan Speaker. Duduk dulu, Tan Sri Yang juga. Kemudian Sikit. akhir sekali Tan Sri, kita telah kerahkan sebanyak aset kita deploy dengan izin di kawasan-kawasan tertentu di Sabah dan juga di Semenanjung untuk kita gerakkan aset kita pergi sana. Jadi kalau kita tunggu aset baru nak datang akhir bulan April, tetapi sebelum menunggu April, aset ni telah pun sampai dan 30% sudah dikuasakan semalam. Jadi semua kita deploy untuk pergi ke kawasan yang berkenaan. Kita nak pastikan supaya insiden demikian rupa tidak berlaku dan kita nak pastikan supaya orang-orang pelancong dan semuanya rasa selamat bila datang ke Menteri, Sabah. sikit. Yang Satu menjadi soalan. masalah besar kepada negara bukan pelancong tak mau mari ke sini. Pelancong nak mari tetapi mulut-mulut capui dengan izin. Mulut-mulut capui dengan izin, pokok senar faham bahasa tu. Orang lain mungkin kurang faham. Mulut-mulut capui dengan izin pergi ke luar negara mencerita buruk pasal negara. Sepatutnya di dalam keadaan negara menghadapi pelbagai masalah, soalan kita dulu pergi, boleh, Menteri. kita patut pergi dan menceritakan sumbangan kita. Sumbangan pihak pembangkang untuk membina negara ini. Masih. Bukan menambah derita apa yang telah berlaku. Masih. Jadi saya terima kasih Tan Sri Yang Betul. Menteri, Kalau bagi sikit. lagi dalam